Ya, selamat kembali para penonton semua dan seterusnya kita akan terus untuk perbincangan ke arah PRU ke-15 signifikasi pecah undi. Seperti mana kita bincangkan tadi, mungkin beberapa kehadiran gabungan-gabungan baru itu akan memungkinkan kita melihat mungkin pecahan undi itu berlaku dalam proses pilihan raya umum ke-15 pada kali ini. Kita terus saja bersama dengan Dr. Mazlan Ali, Pensyarah Kanan Pusat Perdana Fakulti Teknologi dan Informatik Razak Universiti Teknologi Malaysia UTM. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey, terima kasih Doktor bersama dengan kami. Terus saja pada persoalannya, kita bicarakan tadi berkenaan tentang kali ini PRU dikatakan sebagai ibu segala pilihan raya. Mungkin antara parti yang terbanyak pernah dipertandingkan dan juga gabungan baharu yang terbanyak pernah dipertandingkan. Jadi bagaimana Doktor melihat situasi ini adalah satu situasi demokrasi yang sihat sebenarnya untuk pilihan raya umum kita yang seterusnya ini? Ya, benar. Kita lihat dalam perkembangan mutakhir ini banyak parti-parti politik yang telah menyatakan hasrat mereka untuk menyertai proses demokrasi yang terbesar di Malaysia dalam tempoh setiap 5 tahun. Dan sekurang-kurangnya kita akan saksikan ada 3 koalisi yang besar, iaitu Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional. Dan disebut-sebut juga gabungan Tanah Air GTA, pimpinan Tun Mahathir juga akan menyertai. Walaupun kita dengar ada kemungkinan akan berlaku penyatuan beberapa parti politik dalam proses pilihan raya ini, dan kita jangka bahawa ia akan menjadi satu pesta demokrasi yang meriah di Malaysia kerana mungkin dijangka calon-calon bebas juga akan turut sama menyertai pilihan raya ini. Baik Doktor, dan apabila cakap tentang jumlah parti, adakah ia merupakan jumlah parti yang terbanyak dicatatkan dalam PRU kali inilah Doktor? Dan adakah ia juga antara faktor penyumbang pecahan undi tersebut, Doktor? Ya, itulah perkara yang sedang dinilai oleh strategis parti-parti politik, kerana sekurang-kurangnya ada 4 koalisi yang akan bertanding ini. Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan GTA adalah satu gabungan politik yang didominasi oleh orang-orang Melayu. Adakah kemungkinan undi Melayu akan berpecah dalam pilihan raya ke-15 akan datang? Itu adalah satu perkara yang sangat nyata. Ini kerana keempat-empat parti politik koalisi yang terbesar ini bertanding, sudah pastilah segmen pengundi Melayu itu akan menjadi fokus utama mereka. Kekuatan Barisan Nasional adalah berasas kepada undi Melayu, demikian juga Perikatan Nasional, mereka memerlukan undi Melayu untuk mereka survive dalam pilihan raya ini. Sementara Pakatan Harapan juga, walaupun mereka adalah gabungan parti-parti politik berbilang bangsa, tetapi undi Melayu adalah segmen yang disasarkan oleh Pakatan Harapan. Sekurang-kurangnya 15 ke 20% yang akan memberi jaminan kepada kemenangan mereka. Maka oleh kerana fokus kepada segmen Melayu ini diberi oleh semua parti, maka sudah pasti akan berlaku perpecahan undi Melayu yang mungkin secara strategiknya akan memberi keuntungan kepada parti-parti tertentu. Okey, Doktor, kita bercakap tentang kelebihan, kecenderungan pengundian dan sebagainya. Cuma apabila kita melihat di beberapa kawasan, mungkin paling kurang pun adalah 3 penjuru ataupun 4 penjuru. Pernah di PRN Johor sehingga 7 penjuru, termasuk dengan bebas dan sebagainya. Jadi ini melihatkan kepada tidak ada ruang untuk kita melihat satu parti yang dominan untuk mengatakan mereka sah ataupun boleh menang di satu kawasan tersebut. Jadi apakah dengan kehadiran pecahan undi ini akan menyebabkan dominasi parti-parti tertentu tidak wujud dalam pilihan raya umum ke-15 ini, Doktor? Ya, kita lihat mutakhir ini politik Malaysia agak terbuka disebabkan oleh dinamik pengundi-pengundi yang hari ini mereka dapat akses maklumat dengan begitu mudah. Maklumat hujung jari ini menjadikan pengundi-pengundi Malaysia mereka adalah pengundi yang tinggi kadar literasi, dan itu adalah cabaran utama
di mana tidak ada lagi parti ataupun koalisi yang mendakwa mereka adalah dominan. Ini kerana boleh dikatakan hampir semua koalisi mempunyai peluang yang sama. Malah dengan adanya pertambahan pengundi baru yang berjumlah lebih daripada 7 juta orang yang akan menyertai proses demokrasi ini, dia akan membuka peluang yang sama rata dan sukar untuk kita bayangkan bahawa apakah keputusan PRU 15 akan datang, adakah akan ada parti yang boleh menubuhkan kerajaan secara solo ataupun mereka memerlukan kerjasama daripada parti-parti yang lain untuk menggabung menubuhkan sebuah kerajaan sebagaimana fenomena yang sedang berlaku sekarang di negara-negara maju di Eropah. Dan doktor, kita menyentuh tentang undi 18 dan pengundi yang telah pun berdaftar secara automatik, dan antara undi ia merupakan antara undi atas pagar yang boleh merubah status quo, dan jadi apakah antara kebarangkalian perkara ini berlaku, doktor? Ya, pengundi baru ini, pengundi yang automatik ini besar jumlahnya. Bukan hanya 18 dan 20 tahun. Malah ada lagi pengundi-pengundi yang berusia lebih daripada 21 tahun. Yang sebelum ini mereka tidak mendaftar, tetapi dengan adanya akta ini, rakyat Malaysia yang berusia 18 tahun automatik mereka akan terdaftar dan mereka boleh mengundi ke pusat-pusat pembuangan undi dengan hanya membawa IC, kad penalang mereka saja. Dan asasnya kalau kita lihat pada survei dan juga kajian-kajian lapangan sebelum ini, dan juga yang paling mutakhir adalah pilihan raya negeri Johor yang berlaku baru-baru ini, kita tidak nampak dengan begitu jelas arah ataupun hala tuju pengundi muda ini. Tetapi yang pasti adalah dapatan-dapatan kajian menunjukkan mereka ini kurang informasi. Orang muda yang berusia antara 18 hingga 25 tahun ini mereka kurang informasi dan mereka kurang peka kepada politik, mungkin disebabkan lifestyle mereka, cara hidup mereka yang mungkin tidak menyebabkan mereka tertarik kepada politik. Maka di sini saya menyarankan kepada parti-parti politik supaya lebih banyak masa difokus untuk menumpukan kepada pengundi muda ini, terutama antara umur 18 hingga 21 tahun, di mana kelompok ini kelompok yang perlu didekati bagi menimbulkan perasaan tanggungjawab dan minat mereka untuk berpartisipasi di dalam proses demokrasi. Okey. Doktor, kita juga melihat satu trend yang mungkin biasa dilakukan dalam pilihan raya umum sebelum ini apabila figura-figura politik, khususnya pemimpin-pemimpin parti yang melompat kawasan, ya, kalau sebelum ini di kawasan ataupun di negeri yang lain, kali ini beralih kepada negeri lain. Apakah amalan ini satu amalan yang bagus untuk kita melihat political mileage kepada parti politik dan juga ahli politik tersebut? Ya, pada hari ini rating yang tinggi diberikan oleh pengundi ini adalah pencapaian seseorang calon. Rating yang tinggi diberi kepada calon yang mampu untuk menunaikan janji dan memberi khidmat kepada kawasan yang diwakili. Asasnya dalam politik pada hari ini, terutama di kawasan bandar dan juga di kawasan semi bandar, asasnya pengundi tidak sangat kisah sekiranya mereka bertukar tempat. Yang mustahak adalah adakah calon itu mampu untuk memberi khidmat. Ini satu trend baru, terutama di kawasan-kawasan yang ramai pengundi-pengundi partisipan, pengundi yang berpendidikan, pengundi yang mobile, pengundi yang hanya akan menunjukkan sikap politik mereka berasaskan pada isu-isu yang berlaku di persekitaran mereka. Namun di kawasan luar bandar ia tidak demikian. Di kawasan luar bandar, terutama di kawasan garis Melayu tradisional, mereka masih dalam perkara ini mereka melihat juga parti dan juga melihat adakah calon ini relevan atau tidak relevan, mereka kenal atau tidak kawasan itu. Kalau seorang calon tu tak pernah turun padang, tak pernah menyantuni penduduk, tak pernah pergi kenduri, tak pernah pergi ke surau masjid di kampung itu, mereka sukar untuk menerima mereka. Perbezaannya di kawasan luar bandar, sukar sekiranya melakukan penukaran calon-calon ini, tetapi di bandar itu adalah perkara yang tidak menjadi masalah kepada pengundi-pengundi di sana.
Dan bagaimana pula sekiranya ingin menarik minat pengundi muda atau pengundi baru untuk mereka mengundi ataupun memilih figura-figura hebat ini. Jadi bagaimana tarikan kepada orang muda ini berbeza, saya kira, doktor. Pendapat doktor bagaimana? Ya, benar. Ya. Hari ini orang muda ini, mereka platform media sosial itu adalah platform yang paling baik parti-parti politik menarik mereka. Dan pengisian kepada media sosial ini mestilah sesuai. Contohnya anak muda 21 tahun ni, mereka suka TikTok. Jadi kena perbanyakkan TikTok, sebab TikTok ni dia ringkas daripada dan dia sangat menarik sebenarnya. Pada umur 21 hingga 30 tahun Twitter, 30 tahun ke atas Facebook. Jadi parti-parti politik kena pasti. Dan sebenarnya melalui ceramah-ceramah dan juga program-program fizikal sebenarnya tak ada masalah, boleh juga. Tetapi parti politik kena sesuaikan. Janganlah buat ceramah macam 20 tahun yang lalu. Orang-orang muda sekarang dia tak begitu suka dengan cara lama. Mungkin cara baru ini yang kita tengok parti-parti politik buat sekarang ni, mereka ada kenderaan bergerak dan di satu tempat, dan mereka akan membuat ucapan, dan yang utama hari ini adalah rakyat mahu apakah pengisian ucapan itu. Kalau zaman dulu-dulu, saya ingat zaman saya kanak-kanak dulu, awal 80-an dulu, selalunya hentam-menghentam peribadi, dan itu orang kampung suka. Tapi hari ini, masyarakat hari ini, hentaman peribadi ini mereka tidak begitu gemar, tetapi mereka mahukan fakta. Fakta yang dibentangkan oleh calon-calon ini. Dan manifesto pun sekarang ni orang sudah dia menjadi satu stigma sekarang ni. Betul. Sekarang ni tak perlu sebut manifesto, sekarang ni sebut agenda, sebut satu rancangan untuk bantu pengundi dan sebagainya. Jadi parti politik kena bijaksana lah dalam bagaimana nak merus dan menarik sokongan dan juga perhatian orang-orang muda untuk berpartisipasi dalam pilihan raya. Doktor, ini satu persoalan yang amat penting juga, kerana kita melihat mungkin setiap parti akan meletakkan poster boy masing-masing ataupun calon Perdana Menteri masing-masing. Jadi apakah faktor calon Perdana Menteri ini juga mendorong kecenderungan untuk seseorang pengundi itu memilih parti dan juga memberikan kemenangan kepada parti tersebut? Ya, itu sudah pasti. Dalam negara maju ini mereka memang menonjolkan seorang yang akan dijangka akan menjadi Perdana Menteri, contohnya kalau sistem presiden itu yang akan memimpin negara itu. Ini kerana sangatlah penting Perdana Menteri ini, poster boy yang akan menjadi Perdana Menteri sekiranya parti itu menang, mereka perlu ditonjolkan, kerana daripada image poster boy itulah akan nampak satu visi, satu misi, wawasan yang nak dibawa oleh parti politik. Sekiranya parti politik itu gagal untuk menunjukkan siapakah bakal Perdana Menteri bagi koalisi mereka, maka rakyat akan terfikir kemungkinan kalau menang nanti mereka akan bergaduh antara sama lain, berebut untuk menjadi Perdana Menteri, kerana mereka tidak mempunyai calon Perdana Menteri ataupun poster boy dalam pilihan raya yang akan mereka ketengahkan. Jadi setakat ini saya lihat semua parti politik sudah ada poster boy itu. Barisan Nasional, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri, daripada Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar telah diumumkan, daripada Perikatan Nasional sudah pastilah Tan Sri Muhyiddin, yang sewaktu menjadi Perdana Menteri, beliau adalah antara yang popular sebenarnya, berdasarkan kepada kajian-kajian lapangan menunjukkan Tun Mahathir contohnya, kalau di peringkat gabungan GTA juga membuktikan menjadi Perdana Menteri yang banyak jasanya kepada negara. Jadi sebenarnya poster boy itu penting. Kalau parti politik gagal untuk tonjolkan, itu akan membawa sedikit masalah bagaimana pengundi-pengundi harus memilih, membuat keputusan mereka dalam pilihan raya. Sikit sebanyak dia akan mempengaruhi. Ya.
Okey, ini juga satu persoalan ya, Raja Sophie. Ada yang bertanya berkenaan tentang penyandang mengosongkan sesuatu kawasan yang ditandingi sebelum ini untuk memberi laluan kepada calon lain daripada mungkin parti yang sama. Mungkin ini perancangan kepada parti tersebut, tetapi apakah perancangan parti itu sama ada ia menghasilkan kejayaan ataupun akan memakan diri kembali untuk parti-parti yang mencorakkan perancangan menukar calon mereka pada saat-saat akhir di kawasan yang pernah dimenangi sebelum ini, Doktor? Ya, itulah dilema. Kadang-kadang ada pemimpin yang sudah begitu lama dalam politik. Contohnya Tun Mahathir. Umur pun sudah 97 tahun. Tetapi tanpa Tun Mahathir dalam politik ini nampaknya agak tawar juga. Kerana walaupun agak berusia tetapi ada tokoh ini digemari oleh rakyat. Ada juga kalangan pemimpin yang realitinya muda, masih muda tetapi pengundi tidak gemar. Jadi sebenarnya ini adalah sangat subjektif. Maka bergantunglah kepada pucuk pimpinan parti itu bagaimanakah untuk membuat keputusan. Saya fikir pengundi calon pilihan raya walaupun berumur, walaupun sudah lama dalam politik tetapi apabila mampu menunjukkan prestasi, menunjukkan KPI yang baik, pandai menguruskan kawasan, saya fikir tidak salah parti mengekalkan calon-calon ini. Tetapi kalau mereka sudah tidak lagi digemari, saya fikir berilah laluan kepada orang-orang muda, kerana orang-orang muda juga mungkin boleh menjadi daya penarik kepada parti politik yang bertanding ini. Okey, baik. Apakah mungkin pengharapan daripada doktor untuk kita melihat undi atas pagar ini juga penting kerana kita melihat satu trend baru untuk anak muda ini tunggu dan lihat di saat-saat akhir. Kita tidak tahu kalau di bawah 70% mungkin status quo itu akan kekal kepada pimpinan sekarang. Tetapi kalau lebih daripada 80% itu di manakah letak duduknya undi atas pagar itu akan menentukan perubahan corak kepimpinan selepas PRU15. Ya, perkara inilah yang sebenarnya merisaukan kerana penglisis politik, pengkaji politik juga kita berada dalam kesukaran. Bagaimana kita nak tentu? Kerana jumlah pengundi muda ini, pengundi-pengundi baru ini, dia sangat besar. Dia meliputi lebih daripada 67% dari segmen pengundi keseluruhannya. Dan sekiranya mereka ini keluar beramai-ramai untuk membuang undi, tiba-tiba timbul minat, ada gelombang, maka kita akan lihat landscape politik Malaysia mungkin akan berubah sesuatu yang sukar untuk kita jangkakan keadaannya. Tetapi apabila sekiranya mereka tidak berpartisipasi, mereka tidak endah kepada politik ini dan peratus turn out itu rendah, mungkin status quo akan kekal di negara kita. Jadi itulah yang menariknya politik Malaysia hari ini. Satu perkara yang ditunggu-tunggu. Kita tunggulah ya pada 19 hari bulan November, insya-Allah kita akan tahu keputusannya nanti. Kita berharap rakyat Malaysia ambillah peluang yang ada ini untuk menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Baik, Doktor. Apabila saya membuat pembacaan melalui berita-berita online, ada juga yang berkongsi iaitu undi muda ataupun undi 18 yang bahawa mereka tidak tahu nama mereka telah pun didaftarkan secara automatik. Dan ada yang berkongsi rasa bahawa mereka tak dapat membayangkan bagaimanakah mereka akan membuang undi dan siapakah yang sepatutnya mereka memilih sebagainya. Dan ini merupakan satu kebimbangan buat kita semua kerana generasi inilah yang akan menjadi pemimpin pada satu hari nanti. Mungkin ada sedikit komen daripada doktor, bagaimana? Ya, orang muda ni perlu bimbingan. Kalau konteks dalam keluarga, ibu bapa kena main peranan. Saya dah pun cek 2 orang anak saya yang layak mengundi. Automatik seorang berumur baru masuk 18, seorang lagi 21 tahun. Dan saya sudah pastikan tempat dia mengundi dan saya selalu ingatkan awak mengundi jangan lupa turun mengundi kerana mereka akan mengundi di Selangor, di Gombak, tapi saya akan mengundi di Terengganu. Isteri saya akan mengundi di Kelantan, jadi kita akan berpecah nanti masa pilihan raya. Tetapi jangan lupa laksanakan tanggungjawab. Jadi itu satu di peringkat keluarga, di peringkat komuniti, di peringkat sekolah, umpamanya pelajar-pelajar tingkatan 6 ya, mereka sudah layak mengundi.
Jadi guru-guru mesti memainkan peranan di universiti, di college. Yang orang muda ini perlu diperingatkan kepada mereka tentang kenapa mereka perlu turun mengundi. Kerana politik ini mempengaruhi hidup mereka. Kalau mereka kata saya tak peduli politik kerana dia tak ada hubungan dengan saya, itu salah. Sebab kerajaan yang kita pilih ini adalah kerajaan yang akan membuat polisi yang secara tidak langsung polisi itu akan membabitkan diri kita. Kita tidak dapat elak. Jadi disebabkan faktor itu, maka orang muda ini perlu sebenarnya informasi, bimbingan daripada orang-orang yang lebih berpengalaman. Dan mereka ni sebenarnya tidak tahu kerana mereka tidak diberitahu. Kalau mereka diberitahu, saya yakin daripada 10 orang, mungkin 5 orang akan dapat kesedaran itu, dapat informasi itu dan akan bertindak. Sekurang-kurangnya, sekiranya ada bimbingan pada pihak lain, kita jangkakan orang-orang muda ini akan kadar peratus turun mengundinya akan meningkat. Ya. Okey, baik. Doktor, pilihan raya 2 negeri tak dapat dilaksanakan di beberapa negeri, Doktor, ya. Dan apa komen Doktor dari adakah ia akan memberi kesan kepada keputusan Parlimen, Doktor? Bagaimana? Dia itulah. Pertama sekali saya akan mengundi 19 hari bulan ini di Terengganu. Lepas tu nanti berapa bulan kena balik lagi mengundi untuk Dewan Undangan Negeri. Pertama sekali dia agak menyukarkan pada rakyat lah, sebab rakyat kena berbelanja lebih. Dan ini rakyat pun ada kekangan dia. Mungkin akan menyebabkan mempengaruhi kadar turun mengundi mungkin akan rendah di peringkat dong nanti. Kerana mungkin mereka tak mahu balik kampung lagi dan sebagainya. Dan kita lihat juga akan meningkatkan kos kepada SPR. Kerana SPR kena buat 2 kali pilihan raya. Sepatutnya sekali saja seorang pengundi pangkah 2 kertas. Parlimen dan dong sekarang ni pangkah 1 saja dan balik lagi sekali kena pangkah dan SPR kena buat kena organise 1 lagi pilihan raya. Jadi pada saya itu ada kesan-kesannya. Dan keputusan PRU ke-14 di peringkat Parlimen ini akan memberi kesan kepada negeri. Katakanlah negeri itu, parti yang menguasai negeri itu, dia kalah banyak di peringkat Parlimen. Secara psikologinya, dia akan memberi kelebihan kepada parti lawan dia yang akan attack negeri itu secara sepenuhnya. Maka tidak membubarkan Dewan Undangan Negeri serentak dengan Parlimen itu juga ada risiko kepada parti yang sedang menguasai negeri itu. Doktor, untuk ringkasnya, ada juga kenyataan daripada Menteri baru-baru ini cadangan undi pos untuk dicadangkan kepada mahasiswa bagi menjimatkan ataupun mengurangkan kos dan juga untuk memastikan agar jumlah turnout voters itu tinggi. Jadi, apa komen Doktor berkenaan tentang isu ini, Doktor? Ya, ini adalah satu perkara yang baik sebenarnya. Sebab pelajar-pelajar di Institusi Mengajar Tinggi ramai sekarang ini. Dan universiti boleh membantu SPR untuk menyelaraskan supaya mahasiswa boleh mengundi terus di kampus mereka dan kertas undi mereka boleh diserahkan kepada SPR. Dan pada saya ini ada satu inisiatif yang baik. Sebenarnya di negara maju lama dah mereka buat. Di negara maju mereka sangat fleksibel. Bukan setakat hari ini, bukan setakat mengundi kertas, mereka dah mengundi secara online menggunakan sistem maya. Dan mereka tak perlu keluar rumah, daripada rumah mereka boleh mengundi dan sebagainya. Jadi itu pada saya mungkin jauh lagi lah di negara kita, sebab budaya kita mungkin orang suka keluar secara fizikal. Sebab kadang-kadang ada orang berfikir bahawa pilihan raya itu adalah pesta, itu macam hari raya juga. Jadi mereka kata kita kena turun mengundi juga secara fizikal. Mungkin ada pihak yang akan mempertahankan sistem itu. Tetapi segalanya terpulanglah kepada kerajaan yang berkuasa pada masa itu untuk memikirkan satu polisi yang baik untuk rakyat. InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih Doktor untuk perkongsian dan juga untuk pandangan yang dikemukakan bersama dengan kami pada pagi ini. Kita nak berehat seketika? Ya, betul. Kita akan kembali lagi selepas ini di Selamat Pagi Malaysia.